This call is now being recorded. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan tengok tajuk pembezaan untuk petua hasil darab dengan petua hasil bahagi. Okey, yang saya paparkan ke awak ni ialah formula yang berkaitan dengan petua hasil darab. Okey, so petua hasil darab ialah yang ni Yang ini adalah petua hasil darab, iaitu jika kita ada fungsi U dan V, bila kita nak bezakan dia, so kita ada kaedah iaitu inilah formula dia, U dV dx tambah V du dx. Okay, nanti saya akan tunjuklah cara penggunaan dia. Dan juga petua hasil bahagi, maknanya kalau kita punya fungsi tu, awak tengok soalan dia bagi dalam bentuk pecahan. Jadi kalau dia bagi dalam bentuk pecahan, bila kita nak selesaikan, kita boleh guna petua hasil bahagi. Okay. So petua hasil bahagi ni kalau awak tengok dia bagi U, V. Yang ini darab U darab V. Okay. So macam mana kita tengok dulu soalan, contoh soalan. Okay. Macam mana kita nak tahu kita guna petua hasil darab atau bahagi? Awak tengok je soalan. Macam contoh soalan yang saya bagi contoh 8 ni. Bezakan statement berikut terhadap X. Kemudian dia bagi dua bracket. Satu bracket tu X kuasa 2 tambah 1. And then satu lagi bracket X tolak 3 kuasa 4. So bila kita nak selesaikan soalan ni, awak kena, okay, kat sini pun kita dah nampak bracket-bracket maknanya dia adalah adalah darab. So bila kita nak selesaikan, macam yang kita tengok dekat atas ni tadi, okay, dia kata kalau nak bezakan, kita kena buat U dV dx tambah V du dx kan. Jadi apa U, apa V? Okay, kita yang define. Kita yang kena define apa U, apa V. Okay, maksudnya macam ni. Okay, kita pun tulis, okay. Katalah Y ialah, inilah soalan ni lah. X kuasa 2 tambah 1, X tolak 3 kuasa 4. Kemudian awak yang define, maksud saya awak define tu ialah awak tulis, okay. Katakanlah U, kita buat U sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Okay. Kemudian yang satu lagi bracket tu ialah V. V ialah X tolak 3 kuasa 4. Jadi bila kita nak selesaikan, sebab ni kan kita nampak, okay, kalau ikut kat sini, U dah jadi kat sini kan U, ini dah jadi V. So UV ni dah kira darab. So bila dia darab, ikut petua ni. Bila dia adalah darab, this one, maka kita boleh tulis formula ini iaitu U dV dx tambah V du dx. Cuma dalam yang kita buat ni tadi, kita ada U, kita ada V, tapi kita tak ada dalam macam formula ni iaitu dV dx. Jadi apa awak kena buat? Awak kena maknanya bezakan U dan V. Okay. Okay, cara dia, okay, kita dah ada U. Okay, next ialah kita buat du dx. So bezakan U, sebab hari tu kita dah belajar tentang pembezaan yang simple-simple. Okay, so kalau nak dapat du dx, yang ni U, maka du dx ialah 2 bawa ke depan, 2x. Okay. Kemudian kalau kita nak bezakan pula V, okay, cara bezakan V, ini pun dah buat hari tu. Okay, cuma saya ulang balik. Okay, nak bezakan V terhadap X, so dia dapat dV dx lah Okay, itu maksud dV dx sama dengan, okay, kuasa bawa ke depan, kuasa ni. So 4x tolak 3. Kuasa mesti tolak 1. Jadi 4 tolak 1, 3 ni kuasa ni Okay. Kemudian awak bezakan yang dalam bracket ni. Bezakan dapat 1. Kenapa 1? Sebab bezakan X, 1 lah. 3 tak ada. Cuba tengok balik pembezaan
Maka dV/dx kita ialah 4x tolak 3 kuasa 3. Okay, kita ada dua maknanya sekarang ni. Maknanya satu yang awak katakan tadi U dengan V, dan satu lagi ialah awak bezakan yang awak dapat U dan V tadi. Okay, bila dah dapat U, V, du, dx dengan dV/dx ni, baru kita ganti dekat formula untuk petua apa tadi? Hasil darab. Okay, jadi apa petua dia? Okay, next step. Next step barulah kita selesaikan. Okay, ikut formula dia U, okay, dy dx sama dengan U dv dx tambah V du dx. Okay, jadi gantikan. Kita gunakan kaedah penggantian. So nak gantikan tu, okay, masukkan saja, iaitu U kita ialah this one U ni, iaitu X kuasa 2 tambah 1 dV dx ini ni, okay, iaitu 4 dalam bracket X tolak 3 kuasa 3 tambah, okay, tambah dengan V, okay, V ialah X tolak 3 kuasa 4, kemudian du dx. Du dx yang ini so dapat 2x. Okay, boleh tak ni. Okay, kemudian kita pun selesaikan mana yang boleh selesai. Jadi awak pun tengok dekat sini. Contoh kalau awak perhatikan kat sini, kita ada 4. Macam tak muat je sekejap ada ruang. Okay. Okay, jadi kita dapat ruang sekejap sama dengan, okay, selesaikan saja. So yang ni kita dapat 4 X kuasa 2 tambah 1. Ini saya tulis balik je Dan yang ini kita ada tambah 2X. Tulislah dalam tersusun Okay. Kemudian kalau awak perasan, kita ada sebutan yang serupa, iaitu X tolak 3. Okay, jadi kat sini awak kena pandai pemfakturan. Pemfakturan untuk yang soalan petua hasil darab ni dia macam panjang sikit, tapi manageable lah, boleh lah. Okay, sekarang awak tengok sini bila kita ada dua sebutan. Yang pertama, okay, perhatikan betul-betul sebab ramai sangat yang tak tahu nak fakturkan bila dah sampai kat sini. Okay, maka jawapan akhir tak ada. Okay, sekarang awak tengok ini adalah sebutan yang pertama. Okay. This one adalah sebutan yang kedua. Maksudnya kita nak bezakan dia punya persamaan tu Jadi kalau awak perhatikan dekat yang pertama dengan kedua ni, apa faktor yang sepunya dia? Okay, keluarkan. Jadi bila kita nak keluarkan, okay, kalau awak perhatikan ni ada 4 ni ada 2. So boleh keluarkan 2. Okay. Kemudian kalau awak tengok X tolak 3, kat sini pun ada X tolak 3, dekat nombor 1, dekat sini pun ada. Jadi kita keluarkan X tolak 3. Kemudian awak pilih indeks yang paling kecil. Okay, antara nombor 1 dengan nombor 2 ni, yang paling kecil 3 lah, sebabnya 4 kita ambil yang kecil. Jadi kita letak kat luar. X tolak 3 kuasa 3. Okay. Kemudian kita letak apa yang tinggal. Apa yang tinggal ni maknanya sekarang yang sebutan pertama awak dah keluarkan 2, awak dah keluarkan X tolak 3, kuasa 3. So yang tinggal ialah 2. Sebab 4 ni maknanya 2 dah 2 kan. Okay. Kemudian kita yang tinggal lagi ialah X kuasa 2 tambah 1 untuk sebutan pertama Okay, settle sebutan pertama. Untuk sebutan yang kedua pula, yang tinggal ialah
Okay, 2 dah letak kat luar. X, yang X ni tak ambil lagi, so ada X. Okay. Kemudian X tolak 3 ni, ada 3 je kat luar, so dia ada 4. So ada satu lagi X tolak 3 untuk sebutan yang ke-2. Okay. Maka selesaikan keseluruhan. Tak ada ruang dah. Saya tulis kat note Okay. Sekejap, ada kawan nak join. Okay. Jadi, sekejap saya cuba kecilkan sikit. Nampak. Saya tegak sekejap. Sebentar Okay, macam mana nak buat keluar. Okay, sekarang awak tengok. Ni sambungan tak muat nak buat kat bawah tu. Okay, jadi yang tinggal tadi 2 X tolak 3 kuasa 3. Okay, yang dalam bracket besar ni, okay, kita sebenarnya kalau kita expandkan dia, yang ni 2 darab X dapat 2 X kuasa 2 tambah 2. Yang ni dapat tambah X kuasa 2 tolak 3X. Okay, bagi yang tak nampak, yang ini sebenarnya ialah kita dapat, sekejap nak gerakkan ni pun tak betul. Sekejap Okay. Sambungan Okay, jadi awak selesaikan yang dalam bracket itu, awak akan dapat, boleh nampak Okay, so kita akan dapat 2 dalam bracket X tolak 3 kuasa 3. Yang dalam bracket ni bila kita selesaikan, kita dapat 3X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Okay, selesai. Maka dy dx kita tu, jawapan last dia ialah 2 X tolak 3 kuasa 3, dan tulis kembali yang last tu. Selesai. Inilah cara betul hasil darab. Boleh Selesai. Okay, next kita tengok soalan B. Okay, soalan B. Okay, soalan B sama juga. First step awak kena jadikan apa U, apa V. Awak yang define Jadi kat sini kita pun tulis. Okay, kita buat dulu Y sama dengan 3X tambah 2 dalam bracket. Dan satu lagi 4X tolak 1. Punca Silap. Okay. First, kita jadikan U dulu. Okay.
So kita decide U ialah sebutan yang pertama. U ialah 3x tambah 2. Okay. So dah dapat U, awak boleh buat terus du dx pun boleh. Macam tadi kita senarai dulu kan. Okay. Du dx ialah 3. Okay. Kemudian kita ambil V pula. V ambil sebutan yang kedua. Sebabkan dia ada punca kuasa 2, kita tukarkan dia dalam bentuk indeks supaya senang untuk kita bezakan. So kita dapat 4x tolak 1 kuasa 1/2. Okay. And then barulah kita buat dv dx. Okay, nak bezakan sama je macam tadi. Kuasa bawa ke depan, indeks tu. Kemudian tulis balik yang dalam bracket. Kemudian indeks tolak 1 dapat negatif 1/2. Tolak betul-betul Kemudian bezakan yang dalam bracket. Yang dalam bracket ni kalau bezakan 4x tolak 1 ni bila dibezakan terhadap x dapat 4. Okay. Jadi dv dx kita, dv per dx kita dapat ni kan boleh kecilkan 1 ni 2. Okay, maka dapatlah 2 per dengan 4x tolak 1 punca ataupun setengah. Okay, biarkan macam tu pun boleh. Okay. Jadi kenapa tak kat bawah? Sebab kuasa dia negatif kan. Indeks dia negatif, nak positifkan indeks, kita hantar di ke bawah lah. Ini yang awak belajar masa form 3. Kemudian disambung. Kita dah ada U, kita dah ada V, kita dah ada du, dx dan juga dv dx. Barulah ganti dalam formula. Formula dia tadi ialah U, okay, dy dx sama dengan u dv dx tambah v du dx. Okay. Kemudian gantikan guna penggantian. Jadi u ialah 3x tambah 2, dv dx ialah ni tadi 2 per dengan 4x tolak 1 kuasa setengah tambah V kita ialah 4x tolak 1 kuasa setengah darab dengan du dx. Du dx kita ialah 3. Okay, sampai part yang ni awak kena, ya Allah. Okay. Okay. Now kita selesaikan mana yang boleh dimudahkan. Okay. Contoh yang boleh dimudahkan ialah awak darab je yang ni. Sekejap sama dengan okay, 2 3x tambah 2 per okay. Ini bagi awak nampak sikit. Sebenarnya boleh cancel ni sekejap Okay. Kemudian tambah yang ni pula ialah 3 4x tolak 1. Okay. Okay. Biasanya kalau kita ada pecahan kat bawah tu kita samakan untuk diselesaikan. Maka bila kita samakan semua ni ialah punca 4x tolak 1. Okay. Kemudian tulis balik. Okay. Yang ini perlu ke saya tunjuk, tapi tak apa, saya tunjuk juga, nanti ada yang tak faham pula. Ni per 1 kan.
Okay, so awak kena nak samakan penyebut dia, yang ni kena darab dengan 4x tolak 1 lah. Jadi bila kita dah samakan penyebut nanti, yang sebelah sini dah sama, boleh balik. Okay, yang this one dia akan tinggal disebabkan dia akan darab balik dengan 4x tolak 1. Dia nak samakan pembawah kan. Kalau tak tunjuk kan dia tak faham pula. Okay. Macam konjugat dari tu, okay. Jadi yang ni habis, bawah dah sama dah, okay. Jadi 3 dalam bracket 4x tolak 1. Bagi yang macam tak nampak yang tu lagi, awak boleh check balik konjugat hari tu kita ada buat kan. Okay, kemudian selesaikan. Okay, dapatlah yang ni dapat 6x tambah 4 tambah 12x tolak 3 per dengan punca kuasa 2 bagi 4x tolak 1. Jadi bila kita tengok persamaan yang sama, sebutan yang sama, 6x tambah 12x ialah 18x tambah 1 per punca kuasa 2 bagi 4x tolak 1. Ada yang tak faham tak? Ada soalan setakat ni? Tak ada Okay, so ini cara pembezaan menggunakan kaedah petua hasil darab. Okay. Okay. Boleh Okay, next. Allah. Ni pun samalah nanti nak tunjuk tak? Yang ni pun sama je konsep dia dengan yang tadi. Cuma yang tadi tu lagi, saya rasa lagi kompleks sebab dia punya soalan tu penyelesaian dia panjang sikit. Kalau yang macam ni pun sama juga. Kalau ni soalan simple pun macam hari tu yang kita bincang 2 minggu lepas, sebenarnya boleh guna kaedah ni sebab hari tu ada Erida tanya boleh tak guna kaedah lain. Ni pun antara kaedah yang awak boleh guna untuk 2 sebutan ataupun 2 ungkapan algebra hari tu. Awak boleh guna kaedah petua hasil darab. Contoh macam ni, x dengan punca kuasa 2 x tambah 3. Maknanya bila dia suruh bezakan cari dy dx, terus awak buat u ialah apa? Okay, x. Next cari du dx dia. Bezakan x dapat 1. Kemudian v. V ialah x tambah 3 kuasa setengah. Jadi dv dx kita akan dapat 1/2 x tambah 3 kuasa negatif 1/2. Ni sama je kaedah macam soalan hari tu. Okay. Kemudian jangan lupa bezakan yang dalam, tapi kalau dalam ni memang ada x saja. So kalau bezakan x tak dapat 1, tak ada efek. So biar macam ni pun boleh. Okay. Kemudian kita ganti dekat formula v du dulu. Okay, dalam exam macam sebelum ni dia memang bagi formula petua hasil darab ni. Tapi untuk KSSM kita tak tahu lagi. Nanti kita akan dapat makluman, kita tengok macam mana Okay, so kita nak dy dx, maka dy dx sama dengan u dv dx tambah v du dx. Okay. Kemudian gantikan saja sikit. So u kita ialah x, dv dx kita ialah 1/2 x punca Allah. Sorry. Okay, 1/2 kalau awak nak tulis terus pun boleh. Contoh kita tengok kuasa ni negatif kan, awak terus letak 1/2 x tambah 3 pun boleh. Okay. Kemudian tambah dengan v. V ialah
X tambah 3 kuasa setengah ataupun punca kuasa 2 bagi X tambah 3. Kemudian du dx ialah 1, so tak ada effect lah. Okay, sebab ingat darab dengan 1 semua dapat benda yang sama kembali. Okay, kemudian kita pun nak samakan penyebut bawah ni sama macam soalan tadi. Bila nak samakan konjugaan dia, maksudnya this one darab dengan X tambah 3. Okay, yang ini pun bila bawah darab tu, atas pun darab benda yang sama lah. Okay, so dia akan dapat X yang ini bila kita darabkan ni dengan ni, dia akan dapat X tambah 3 sahaja. Okay, oh tertinggal 2 nak sama ke pembawah dia ada 2 2. Okay, tinggal. Okay, so kita akan dapat 2 sebab ni ada 2 kan. 2 X tambah 3. Mana hilang kuasa setengah? Sebab kalau darab, ingat kalau darab indeks ni 1/2, ni pun indeks 1/2 yang ni. So 1/2 tambah 1/2 dapat 1. So that's why dia tak payah tulis lah. Okay, per dengan 2 punca kuasa 2 X tambah 3. So final answer nak bagi cun jawapan. So kita dapat X tambah 2X ialah 3X kan. 3X tambah 6 per dengan 2 X tambah 3. Okay, selesai. Okay, yang jadi sukan ni sebenarnya kadang-kadang sebab nak samakan penyebut untuk pecahan tu. Kalau tak, simple je soalan ni. Okay, so boleh next kita tengok soalan B. Okay, soalan B. Kecerunan tangent pada X sama dengan 6. Okay, kat sini keyword kecerunan tangent. Okay, maksudnya ialah dy dx So ingat keyword penting lah untuk kita tackle soalan admat. Jadi kalau awak tengok ada perkataan kecerunan tangent, maknanya dia suruh cari dy dx dengan value x dia 6. Tadi kita dah dapat jawapan akhir dy dx ialah 3 x tambah 6 per 2 punca kuasa 2 x tambah 3 kan. Okay, jadi bila dia kata pada x sama dengan 6, maknanya gantikan saja x sama dengan 6, maka dy dx kita ialah 3 darab 6 tambah 6 per dengan 2 3 sorry. Okay, x ni ganti dengan 6 tambah 3. Selesaikan saja gunakan kalkulator awak. So awak akan dapat 24 per 2 darab 3, 6 iaitu 4. Maka kecerunan dia ialah 4. Boleh Okey, saya nak masuk tajuk pertuasi bagi tapi esok je lah kot. Okey, hari ni kerja awak ialah awak buat latihan sebab kalau nak masuk pertuasi bagi nanti banyak sangat dan pun saya kena tanda kertas. Okey, untuk hari ni awak buat latihan buku teks muka surat muka surat 47 teks
Okay, buku teks. Muka surat 47. Latih kendiri 2.5. Okey, buat soalan nombor 1 dan 2 sahaja. Ya ke? 1 dan 2 sahaja hari ni. Yang dah siap boleh hantar dekat saya PM. Okey, so itu saja kelas untuk hari ni. Tak ada apa-apa soalan